Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam Matematik SPM KSSM baharu. Jom kita teruskan dengan bab kita bab 9 iaitu berkenaan dengan kebarangkalian. Alright, ataupun probability dalam bahasa Inggeris dia. Kita teruskan dengan perkara seterusnya iaitu peristiwa bergabung. Okey, ini adalah subtopik yang pertama untuk adik-adik kena faham. Apa maksud peristiwa bergabung ni? Kita kena tahu satu persatu. Peristiwa tu apa? Peristiwa ni adalah satu bahasa atau satu term yang digunakan untuk dalam matematik lah dan digunakan untuk menceritakan tentang kejadian. Tetapi dalam konteks yang ni, cikgu nak minta adik-adik tolong faham peristiwa tu tukar daripada situasi. Sebab apa? Situasi lebih mudah untuk faham. Okay, lebih mudah untuk faham. Peristiwa ni orang ingat macam peristiwa benda-benda yang penting berlaku. Tetapi kalau kita ambil dalam konteks kebarangkalian, tak ada pun benda-benda penting. Kita hanya ceritakan tentang situasi. Apa yang akan jadi. Bergabung maksudnya apa? Bergabung situasi tu akan ada dua perkara. Okay, situasi tu ada dua perkara dan dua perkara itu akan bergabung di dalam satu perkara. Itu adalah satu situasi. Itulah yang dimaksudkan tentang peristiwa bergabung. Iaitu gabungan dua perkara dalam situasi. Apa maksud dia ni? Okay, apa maksud dia? Jom cikgu bagi contoh. Contohnya, alright, si Ahmad ni dia ada dua kotak. Okay, dia ada dua kotak. Dalam kotak ni ada dua bola, okey, satu bola merah, satu bola putih, contoh. Dan ada satu lagi kotak di sini ada pensel pula, contohlah ada 3 pensel. Jadi apakah kebarangkalian dia untuk dia mengambil bola merah di kotak pertama dan pensel hitam di kotak kedua? Jadi kita ada dua situasi di sini. Dan di dua situasi, dua perkara di sini kita gabungkan dia menjadi dalam satu situasi. Mungkin adik-adik belum tak nampak lagi, tak apa, jangan risau. Cikgu akan tunjuk dengan contoh yang lebih lanjut. Dan kena faham berkenaan dengan jumlah situasi di sini. Okey, apakah jumlah situasi yang kita boleh dapat? Okey, selalunya dalam adik-adik tengok dalam buku teks, jumlah situasi ni adalah perkara A, okey, perkara A and then darab dengan perkara B. Tetapi cikgu nak minta untuk adik-adik faham bahawa perkara ini maksudnya jumlah kebarangkalian yang boleh dapat atau jumlah kebarangkalian yang boleh jadi. And then di sini cikgu tulis sini jumlah kebarangkalian ataupun kemungkinan. Jadi jumlah kemungkinan untuk A, jumlah kemungkinan A darab dengan jumlah kemungkinan untuk B. Barulah dapat untuk jumlah situasi. Okey. Tak apa, jangan risau. Cikgu akan tunjukkan contoh dia. Jumlah kemungkinan. Jadi kemungkinan ni untuk lebih senang faham lah. Okay, maksudnya berapa kemungkinan yang boleh ada. Contohnya ada 2 bola. Bola merah, bola putih. 3 pensel. Pensel hitam, pensel kuning, pensel hijau. Contoh. Okay, alright. So kita tengok macam mana nak buat ini mengikut situasi yang betul dan mengikut situasi mengikut soalan lah. Jom kita tengok contoh iaitu dadu dibaling 2 kali. Dadu dibaling 2 kali dan macam mana kita nak tuliskan dia punya sample space ataupun apa kesemua kebarangkalian yang kita boleh dapat. Okey. Pertama sekali kena ingat dadu dibaling 2 kali. Bermaksud kita ada 2 perkara dalam satu situasi. Situasi perkara pertama, balingan pertama. Okey. So kita ada balingan pertama sebagai situasi pertama, balingan 1 dan kita ada balingan 2. Okey, balingan dadu ni lah. Dan seterusnya kena faham dadu. Dadu bentuk dia macam mana? Dadu bentuk dia bentuk cube. Okey, dan ada berapa nombor? Ada 6 nombor. Jadi bila ada 6 nombor, kita ada 6 kemungkinan yang boleh dapat. Okey, 6 kemungkinan yang boleh dapat. Jadi, kan cikgu cakap tadi, untuk kita nak tahu jumlah situasi yang kita boleh dapat adalah kemungkinan A darab dengan kemungkinan B. Jadi kemungkinan A di sini iaitu balingan pertama, apakah kemungkinan yang kita boleh dapat? Kemungkinan yang kita boleh dapat di sini adalah cikgu listkan, kita boleh dapat 1, kita boleh dapat 2, kita boleh dapat 3, 4, 5 dan 6. Okey, ini yang pertama, balingan pertama. Balingan kedua juga sama juga, kita boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi
Untuk A di sini, kita ada 6 situasi di sini. Jadi 6, kemudian darab pula dengan situasi perkara kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Darab dengan 6, kita ada jumlah totalnya 36 situasi. Macam mana nak buat ni? Cikgu lebih suka kalau adik-adik belajar menggunakan tree diagram. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Ini adalah satu row atau satu kolom untuk balingan pertama. Okey. So di sini first row. Contohlah, first row kita ada 6 kebarangkalian atau 6 kemungkinan. Boleh jadi 1, boleh jadi 2, 3, 4, 5 dan 6. Selepas itu, kalau adik-adik dapat 1, untuk second row pula, kita ada lagi 6 kebarangkalian untuk setiap nombor. Iaitu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi 6 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Sama juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ada banyak. Jadi kalau kita listkan satu-satu dan kebarangkalian dia atau jumlah situasi yang kita ada, antaranya adalah balingan pertama kita dapat 1, balingan kedua kita pun dapat 1. Balingan pertama kita dapat 1, balingan kedua kita dapat 2. Balingan pertama kita dapat 1, balingan kedua kita dapat 3. Dan kita teruskan sampai habis dan jumlahnya mestilah 36. Okey, jumlahnya mestilah 36. Memang banyak. Cikgu bagi contoh di sini banyaklah. Okey, iaitu dadu dibaling 2 kali di sini. Cikgu bagi contoh di sini supaya adik-adik lebih faham dengan keadaan di dalam soalan. Okey, kena faham bahawa jumlah kemungkinan dan peristiwa bergabung di sini selalunya mengambil kira 2 perkara dalam satu situasi. Okey, situasinya adalah kita nak baling 2 dadu. Balingan pertama adalah perkara pertama, balingan kedua adalah perkara kedua. Kalau tak apa, kalau adik tak faham lagi, jom kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh kedua di sini cikgu ada 2 kotak. Kotak A, kotak B. Okey. Jadi kebarangkalian dia adalah adik-adik kena ambil satu kotak daripada A, satu barang daripada kotak A dan kena ambil satu barang daripada kotak B. Selepas ambil kotak A, kena ambil kotak B. Tak boleh kotak B dulu, kotak A dulu. Okey. Ambil kotak A, kemudian kotak B. Alright. Tetapi kena tengok apa kita punya kemungkinan yang ada. Di dalam kotak A, apa yang kita ada? Kita ada bola biru, bola merah dengan bola hitam. Okey, cikgu tulis sini kita ada bola biru, kita ada bola merah dan kita ada bola hitam. Jadi kita ada 3 kemungkinan di sini. Macam mana pula dengan kotak B? Kotak B di sini kita ada 5 kad. 5 kad nombor. Iaitu 5 kad nombor di sini kita ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Jadi ada berapa kemungkinan di kotak B? Kita ada 5 kemungkinan. Jadi macam mana nak dapatkan jumlah situasi di sini? Iaitu ingat jumlah situasi adalah perkara A. Okey, kemungkinan, okey, ingat jumlah situasi sama dengan kemungkinan untuk A, jumlah kemungkinan untuk A darab dengan jumlah kemungkinan untuk B. Okey. Jadi di sini nilai untuk kemungkinan A adalah 3 dan darab dengan 5 kita akan dapat 15 jumlah situasi. Okey, jumlah situasi. So, kita mestilah dapat 15 jumlah situasi, tetapi macam mana kita nak listkan satu persatu? Jom kita tengok dan kita menggunakan tree diagram ataupun kita menggunakan rajah pokok. Kena ingat ambil yang pertama di kotak A dan ambil yang kedua di kotak B. So cikgu tulis di sini sebagai kolom pertama. Okey, kolom pertama di sini adalah kemungkinannya adalah pertama sekali adik-adik dapat bola biru. Okey, bola biru. Alright, and then seterusnya adik-adik dapat bola merah. Okey, cikgu label sini B lah. Okey, di sini cikgu label M dan adik-adik dapat bola hitam. Okey. Kalau adik-adik dapat bola biru, yang sebagai contoh di sini, yang seterusnya untuk kotak B, adik-adik boleh dapat, okey, ini untuk yang pertama. Untuk yang pertama. Yang kedua adalah daripada kotak B, adik-adik ada pelbagai kemungkinan, iaitu boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5, iaitu 1, 2, 3,
45, sama juga di sini. Dan sama juga di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Macam mana kita nak listkan kita punya sample space kita? Sample space ni iaitu kesemua kemungkinan atau kesemua situasi yang kita boleh ada. Pertama sekali, kalau kita ada biru yang pertama and then yang seterusnya kita boleh dapat 1. Jadi sample space kita, sample space kita menggunakan bracket begini, and then yang pertama sekali adalah B kemudian 1, kemudian B kemudian 2, dan B 3, B 4, B 5. Kemudian kita ada, lepas B kita dapat merah pula, merah 1, and then merah 2, merah 3, merah 4, dan merah 5. Kalau dah dapat merah, macam mana pula kalau adik-adik dapat hitam? Kalau dapat hitam, adik-adik boleh dapat 1, adik-adik boleh dapat 2 selepas tu, adik boleh dapat 3 selepas tu. Okey, hitam 1, hitam 2, hitam 3, hitam 4, dan hitam 5. Okey, dan kita tutupkan sample space sebab inilah jumlah sample space yang kita ada. Atau jumlah situasi yang kita ada. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sebab itulah jumlah situasi dia, kita kira begini 15, dan kita boleh buktikan menggunakan tree diagram macam ni. Okey, minta maaf kalau tulisan cikgu ni macam kecil ke, tak berapa nak cantik ke, tetapi cikgu harap adik-adik fahamlah. Okey, jadi itu sahaja untuk video cikgu kali ini. Kalau tak faham juga tak apa, boleh tinggalkan komen di bawah dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Kalau ada apa-apa masalah untuk lebih lanjut, adik-adik boleh kontak cikgu menggunakan grup Telegram di bawah. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu dan terima kasih, jumpa lagi.